Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day. My name is Ahmad Adi Imam Zuraidi. Saya Ahmad Razik Danish bin Amiruddin. My name is Limin Kai. Saya Muhammad Hafiz Iskandar bin Muhammad Azri. And today we are going to present on our fulfillment of Bengkel Pembangunan Sistem 2 BITU 3923, which is our system named Photography Management System, or we put it as a brand, we call it Photog. Untuk modul pertama kita akan present adalah registration dan juga login. So di sini kita ada registration punya modul. So kita boleh, seperti yang kita boleh lihat, ada permintaan untuk meletakkan email dan juga password sebagai registration punya modul. So lepas kita dah letak benda tu, sistem akan hantar email kepada register punya email tu supaya kita boleh verify lah email kita. Okay, so bila kita klik pada link tu, email telah di-verify, and then kita boleh login terus guna email tu. So boleh login dah. Okay, untuk forgot password pula, untuk forgot password pula, dia punya flow pun lebih kurang sama. Kita letak email and then kita reset password. So email akan dihantar kepada account punya email. Perkara ini kita akan paparkan juga walaupun email itu tak sah, supaya security reasons. And then so kalau email tu sah, user akan dapat email untuk verify, untuk reset password. So bila dah keluar ni, kita boleh reset lah password kita. And then kita boleh login balik gunakan password yang baru tadi. So kalau homepage kita boleh guna search dan juga boleh tengok package-package yang ada dalam studio. Okay. Kalau kita show all, sini pun boleh tengok semua. Okay, my purchase ialah service yang user beli from studio. Okay, kalau saya tekan my purchase untuk account ni, kita boleh nampak dia ada dua ongoing. Kat sini kita boleh buat searching. So chat room kat sini. Okay, kita boleh masuk chat room. Okay, sebab dia ada previous history, so dia akan ada detail kat sini. Okay, let's say saya send something. Hi there, for example. Okay, user akan dapat in real time juga. Okay, dia akan send dalam real time. We can see the top right corner, we have the username and also our profile picture. Okay, so sekarang kita tekan profile, dia akan navigate kita ke profile detail. Okay, so kat sini kita boleh edit profile kita. Okay, so sekarang saya boleh try tukar profile picture. Okay, so yang ni dia ada dua cara untuk edit profile picture. First is browse. Kita boleh pilih profile gambar from sini. Okay, saya tekan sini. Okay, atau kita boleh drag and drop. Okay, so let's say saya nak tukar gambar yang ni. Saya boleh just drag and drop kat sini. Okay, lepas kita drag and drop, kita boleh set profile photo. Dia akan upload. Okay, so lepas everything is done, kita boleh nampak perbezaan kat profile picture kita. Okay, so email kita boleh try tukar email. For tukar email, kita perlu verify email. Okay, let's say saya tekan change email. Okay, kat sini dia akan notify kita an email has been sent to apa email kamu. Lepas tu please check your inbox for validation. So kita buka email, saya ada buka kat sini. Okay, so ini yang latest 539 pukul 5:39. Okay, so kita boleh verify dengan klik link ni. Okay. Okay, after verify, kita boleh tengok profile. Okay, dia sudah email baru. So saya akan tunjuk bagaimana user tu nak create studio, nak manage package dan juga job. Pergi ke menu studio, and then saya akan create studio. Saya masukkan nama studio. Sebelah kanan ni ialah preview untuk studio tu lah. So maksudnya user tu boleh nampak studio tu macam ni. Saya tukar background.
Dan saya tukar profile picture. Saya save. Tunggu, and then dia akan redirect ke studio punya page. So sini ialah page untuk studio. Kemudian okay, kita akan tengok di studio setting. So dekat studio setting ni kita boleh edit lah apa kita nak edit. Username ni ialah dia punya permalink. Dan permalink ni contoh macam kalau user tu nak pergi ke studio page ni, so dia kenalah ada permalink macam atas ni. So dia boleh custom lah. So letak Rose Studio. Ni saya save. So dekat atas ni akan tukar. Okay, so Rose Studio. So untuk studio role ni, admin untuk studio ni dia boleh create, dia boleh assign user lain sebagai macam staff dia lah. So contoh saya ada satu studio ni, studio user. So saya nak add dia sebagai staff. So itulah dia boleh manage chat dengan manage job. Yang saya add. So maksudnya MDFX kanan ni dia dah jadi staff lah buat studio ni. Then dekat atas ni boleh nampak studio Violet. So kalau saya klik sini, saya akan nampak lah menu-menu dia tepi. So permission dia hanya boleh add package dengan tambah job, manage job. And then saya akan tambah package. So pergi ke page package ni, kita boleh create ni package. And then kita masukkan nama package, contohnya wedding. Lepas tu saya masukkan 1,500. So setiap package ni dia perlu masukkan deposit. Tapi user dia boleh bayar deposit ataupun dia boleh bayar full. So deposit ni wajib lah. Dan kita masukkan package detail. Saya save dulu. Okay, lepas tu kat sini kita nampak package ni. And then lupa nak masukkan gambar. So saya masukkan gambar. So upload. Okay, so back to list. Okay, so kita dah nampak ni dah keluar listing dia. So kita balik ke studio main page ni, kita nampak inilah package kita. Okay, and then kita pergi ke package. Lepas tu user juga boleh add package charges preset ni. So package charges preset ni ialah macam kalau user tu studio tu dia nak tambah macam charge package tu lah. Contoh macam tambah minyak ke ataupun per kilometer. Contohnya macam tambah kilometer package dia. Lepas tu harga per kilometer. So sini boleh masukkan lah. Contoh saya masukkan kalau 1 kilometer RM10. So unit 1. So unit ni adalah multiplier. So maksudnya by default multiplier dia 1. So dia 10. So saya create. Okay. So list of job. Job ni ialah macam lepas user dah buat bayaran, so dia akan masuk job. Job ni ialah macam schedule lah. Schedule untuk studio tu. Okay, so inilah menu job dia. So dekat sini ialah list of job. So kalau tekan detail ni, dia akan keluar lah detail untuk job tu. Saya akan tunjukkan demo proses jual beli atau inquiry dalam pada sistem kami ni lah. So ini main menu katalog customer lah, untuk customer punya menu. Dia akan ditunjuk secara package dan boleh search package lah. So sekarang ni contoh saya nak langgan package wedding fotografi lah. So saya akan search wedding dan dia akan keluar senarai package wedding, senarai package wedding yang ada dalam sistem ni. Tapi untuk masa ni saya akan demo untuk guna package yang paling mahal lah, wedding, iaitu wedding premium. Kalau user customer ni nak mula inquire tentang package wedding premium ni, boleh tekan order now dan dia akan pergi ke page chat.
bersama dengan studio itu. Okay, so saya tekan check. Okay. So dia automatic akan redirect saya punya inquiry ni ke dalam page chat pelatografi, iaitu studio kepada wedding premium package ni. So kalau saya nak pergi tanya dia, hello, package ni available. Okay, so chat ni dia akan masuk ke pelatografi. So saya akan buka sidebar dia, akan pergi ke chats punya page, dan akan tunjuklah siapa yang dah chat apa dengan pelatografi punya studio ni, iaitu MD Afiq Iskandar yang sebelah ni kiri ni. Okay, so akan keluarlah message, hello, package ni available. So admin studio ni pun bolehlah balas, dan dia akan real time dengan apa customer punya page chat sebelah ni. Tu yes, yes. Admin ni admin pada page pelatografi di sebelah kanan ni boleh buka lah wedding premium ni, and then boleh letak charge dengan venue lah yang telah dipersetujui oleh dua-dua pihak. So sebagai contohnya, tadi Afiq minta lokasi Masjid Shah Alam, tarikh 11 bulan 10 2021. So saya add venue, boleh tulislah detail dia, Masjid Shah Alam, bertarikh bulan 10. Okay, so saya tekan add, automatic dia akan tunjuk kat package venue ni Masjid Shah Alam, bertarikh 11 bulan 10 2021 pada pukul 9 pagi. Okay, lepas tu kalau add charges ni, maksudnya kalau admin ni nak chargekan ada travel fees untuk fotografer dia, ataupun extra hours atau extra photography charge. Custom charge ni yang dynamic, bila macam ada charge yang diperlukan tapi tiada dalam pilihan, so dia boleh buat custom charge. Tapi setakat ni contoh saya akan buat travel fees je lah. Travel fees contoh dia akan kira RM2.20 per kilometer. Okay, contoh sekarang ni dia nak charge kan dalam 10 apa ni lah, 10 kuantiti untuk charge per kilometer ni. So dia akan jadi RM22 lah apa travel charge dia daripada dia punya lokasi tu ke Masjid Shah Alam ni. So RM22 charge, saya add. So kat sini customer akan nampak lah senarai charge yang admin studio ni kenakan terhadap apa customer ni. So dia tak adalah kena tipu yang kenapa ada penambahan charge harga dari segi package wedding premium ni. So kat sini total pun akan dynamic, dia ikut RM522 tadi, 22 yang kita charge 22. Okay, so bila dah settle, dah persetujui dengan ni, so admin kena confirmkan quotation, and then baru akan keluar button pay now, detail atau cancel lah untuk apa customer ni. So saya akan tunjuk yang customer ni kena bayar. Customer kena bayar, pay now. Okay, so tadi dia ada deposit, pilihan deposit dengan bayar full payment. So first saya akan tunjuk ni lah, jika dia nak bayar deposit dulu, so dia akan ikut price deposit package lah. Saya pay. Okay, so ni adalah dia punya summary lah terhadap harga yang dia perlu bayar. Okay, harga dia perlu bayar deposit adalah RM150. So RM150 wedding premium 150. Saya kena pilih bank. So saya pilih CIMB Click, bayar FPX CIMB Click. Saya pay now. So dia akan bawa ke payment gateway Stripe, iaitu kami guna Stripe payment. Saya akan bayar RM150 lah. So saya authorize. Okay, dia akan redirect ke page receipt. So user boleh print lah, print receipt ni. Okay, so dah print, boleh return.
Okay, next, selepas customer tu telah selesai melakukan pembayaran deposit, customer tu boleh check balik lah apa job dia ataupun fotografi session yang dia telah inquire dekat dalam tab atas ni yang tulis My Purchases. Dia tekan and then akan keluar lah fotografi session yang dia telah bayar deposit ini tadi, dan package dia semua list lah apa detail. So kalau nak tengok lebih detail lagi, dia boleh tekan details and then keluarlah seperti job information. Job date information iaitu tunjukkan date dengan masa dia and then location dia dekat mana. Okay, so dia juga boleh tengok siapa fotografer yang akan handle fotografi session dia ni, and then service charge yang telah dilakukan tadi oleh admin studio. Kalau admin pula di sebelah kanan ni untuk untuk check juga job detail seperti dalam customer ni, dia boleh tekan dekat side menu ni and then boleh buka jobs and then akan paparkan semua senarai job yang masih sama ada pending, complete ataupun ada tidak bayar deposit lagi. So saya akan buka yang Muhammad Afiq Iskandar punya, iaitu wedding premium. Buka details and then dia keluar view yang sama, tapi admin dia berlainan sikit dia punya page. Admin dia boleh update seperti job information, dia boleh update location dan juga tarikh photoshoot tu, dia boleh assign staff, and then service charge ni dia tak boleh buat apa-apa sebab kita nak mengelakkan daripada customer tu macam mudah lah kena scam. Kita telah setuju harga charge dia seperti macam diberitahu dekat chat tadi. So itu sajalah dia punya charge yang dikenakan terhadap customer tersebut. Assign staff ataupun assign fotografer yang akan handle fotografi session Afiq Iskandar ni. Saya boleh tekan assign staff. Okay, lepas tu saya boleh add lah staff seperti Razik ataupun seperti Adi. Okay, saya akan try add Razik. And then dia akan keluar lah apa pilihan. Okay, first yang charge ni adalah untuk berapa gaji ataupun charge akhirnya yang akan diberi kepada Razik ni jika dia melakukan photoshoot ni. Contoh, jadi saya akan bagi 200. And then session date ni saya akan assign based on job date information dekat sebelah kiri ni. Sebab apa, yang ni dia akan dynamic ikut jika ada dua tarikh fotografi session ni, so akan keluarlah dua pilihan dekat drop down list ni. Setakat ni baru ada satu, so saya akan pilih 11/10/2021. Saya create. Okay, so dia akan tunjuk yang assign staff ni Razik sudah di-assign. Okay, kita andaikan yang fotografi session ni sudah complete dan user sekarang ni customer harus membayar full payment lah untuk job ni sebelum admin boleh bagi album ataupun distribute album hasil dia orang kepada customer ni. So admin kena buka open invoice payment menu ni dekat sebelah atas dan dia boleh create full payment invoice. Okay, so sekarang saya create full payment invoice. Okay, keluarlah full payment yang belum dibayar oleh user. So user pun akan buka full payment invoice ni dan akan nampak ada total unpaid 372 untuk full payment dan belum dibayar. So dia boleh tekan pay. User tekan pay. Then so akan conclude lah semua travel fees yang RM22 tadi. Lepas tu wedding premium 500, tapi full payment dia 372 kerana customer telah membayar sebanyak 150 untuk deposit. So saya bayar dengan Maybank pula. Saya try, saya pay dan dia akan redirect. Okay, payment sebanyak RM370 authorize. So dia akan bawa ke
resip yang telah dibayar tadi, RM372. So RM372 kita return. Okey, status dia masih pending kerana yang harus update status job information ni adalah admin. So admin harus update lah sendiri status job information ni, barulah admin boleh update status pada completed dan save change. Okay, so kita akan lihat di customer ni yang senarai pekerjaan ni telah habis dilakukan. And we go to statistic. Okay, as we can see here, there's a statistic for this Pyrography Studio. And then we know this is the date for today. So this statistic is newest. Okay, so as we can see here, the total sale is 1,315.20. Okay, so this is the total earned by the studio, and also the total is done 6 job and earn this money. Okay, so as we can see the graph for the wedding basic package, it earned roughly 400. For the wedding premium, roughly 500. So all these 6 job is done by Razik. Okay, this email. Okay, so this is maybe he's only staff in the studio. Okay. Jadi untuk backup database dan juga restore database, kami menggunakan konsep table and data replication daripada local ke cloud and cloud to local lah, revertly. So from backup kami gunakan konsep ni untuk backup kami punya data daripada local SQL Server ke Azure SQL Server di cloud, and then untuk restore kami tarik data daripada Azure Cloud Server, SQL Server to our SQL Server local database. So melalui slide ini saya tunjukkan secara general proses-proses kami secara flow dia. Antara cabaran yang kami hadapi sewaktu kami ingin melaksanakan modul ini antaranya ialah bila kita tengok SQL Server punya identity ataupun auto increment punya perkara, table yang mempunyai auto increment ataupun identity dalam SQL Server tidak boleh dimasukkan secara manual. Maksudnya contoh macam kalau kita nak masukkan ID 1 secara manual, tak boleh sebab dia dah ada counter dia. So dalam proses kami ni, antara benda yang menarik kami jumpa adalah kami dapat cuba atasi cara itu dengan beberapa teknik kami gunakan. Proses ini semua dilakukan di database, tapi kami juga ambil inisiatif untuk menyediakan satu user interface yang boleh digunakan oleh admin system untuk execute backup database dan juga restore database bila-bila masa saja yang mereka mahu. Okay, so sekarang ni kita dah login dalam account system admin. Tadi ada admin system, and kita berada di user interface untuk database backup and restore yang kami sediakan untuk administrator system, yang mana kami sediakan di bawah adalah senarai-senarai database operations, which is backup and restore operations lah yang telah dilakukan oleh admin pada masa yang lalu. Untuk informasi, operasi ini semua kami simpan dalam satu prosedur yang di-execute melalui kami punya backend lah di ASP.NET MVC. Di atas ni kami ada 2 button untuk backup dan restore, and admin boleh tekan bila-bila masa je untuk melaksanakan operation tersebut. So bila kami tekan backup je, sistem akan automatically paparkan satu error message ini, maintenance, and bagi tahu database is undergoing backup operation. At this state of the system, sistem tak boleh diakses, tapi kami akan, kalau ada user nak request, kami akan redirect juga, tapi akan keluarkan video yang sama. Untuk situasi ini adalah untuk user interface untuk admin system. Manakala kalau user biasa atau customer ingin masuk kepada sistem, contoh ni adalah website yang telah elok tadi, contoh saya refresh atau saya request balik ke page ini, dia akan menunjukkan satu error message juga yang beritahu system is under maintenance. So masa ni kita boleh lihatlah untuk kebaikan untuk front end, user ataupun admin akan dapat tahu, okay, walaupun sistem tak dapat diakses, kita boleh bagi feedback memandangkan proses tu walaupun dia berjalan agak lama di background. So we will redirect automatically, and then when the operation is done, when the operation is done in the admin punya login system, kami akan redirect semula ke page backup seperti yang berlaku tadi lah, yang boleh anda lihat. So
Ini adalah operasi yang kami lakukan sebentar tadi pada 21 bulan 1 pukul 10. Sekarang pun pukul 10.43. And masa yang diambil untuk backup adalah selama 67.54 saat. Dan kalau kita tengok pada database, di sini adalah database local. Mana contoh kita ambil table user. Ini adalah table user, kita select dan kita ada 20 data. Dan ID juga akan berubah-ubah kerana kami ada development, akan ada perubahan sikit. And then kita connected with our cloud database. So here we have photok_backup. This is our backup database. So kalau kita buka table dia, ambil masa sikit buat cloud. So kalau kita buka table user, table juga akan ID dan juga data-data semua akan kekal sama. Boleh lihat 20. And kalau kita lihat kepada structure table juga akan sama. So di kiri adalah table daripada cloud dan di kanan adalah table di local. Seperti yang kita boleh lihat, table structure adalah sama. And then kalau kita tengok kepada relationship, which is constraint dia. So untuk cloud kita ada 4 constraint. Dan untuk local kita juga ada 4 constraint. Segala benda ni adalah dikekalkan. Sama juga untuk restore. Bila restore pun benda sama akan berlaku. Semua perkara ni kami telah automate. Proses restore kita berjaya. So untuk kali ni proses restore kita masa lebih kurang 59 saat. Kalau kita lihat pada database kita, ini adalah database local. Kalau saya refresh, kita akan kembali dapatlah segala data-data kita. Select dan juga di cloud juga tak berubah sebab kita tarik dari cloud. Data semua akan kekal samalah. So telah tamatlah presentation kami. Sekian, terima kasih.